الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jabatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bila, pemimpin-pemimpin setempat, pegawai-pegawai pemerintah, seluruhnya tuan-tuan anggota-anggota yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini lagi sekali Allah izinkan kita untuk berada dalam surau yang mulia ini, mengabadikan masa yang Allah luangkan antara maghrib dan isya untuk kita mengadakan tazkirah, peringatan antara satu sama lain, supaya kita sedar siapa kata kita ni siapa, apa tujuan kita datangkan ke dunia ni. Lepas ini ke mana kita nak pergi? Apa yang berlaku setelah kita pergi ke daripada alam ini? Itu yang kita nak tahu tu. Kena faham siapa kita ni. Kenapa kita datang di dunia ni? Kenapa Allah jadikan kita ni? Jawapannya kena cari dalam Quran. Di Quran Allah sebut apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba-hambaku, untuk menyembah aku, untuk tunduk dan patuh pada aku. Ni Allah ngapa ni tuan-tuan? Aku jadikan kamu semua tu kerana nak menyembah aku. Itu Allah jadikan, kerana tak ada. Saya tak ada, tuan-tuan semua tak ada. Jadi Allah jadikan manusia ni untuk menyembahnya, untuk tunduk dan patuh padanya. Dan untuk yang demikian Allah datangkan hukum. 5 hukum Allah datangkan. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Wajib artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa, kedudukannya mesti buat. Itu wajib. Mayang wajib, puasa Ramadan wajib, taat kepada ibu bapa wajib, berlaku adil itu wajib. Itu wajibnya mesti buat. Yang kedua haram, dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya mesti ditinggalkan, jangan buat. Berjudi haram, minum arak haram, berzina itu haram, mencuri haram, rasuah itu haram, jangan buat, kerana berdosa.
Apa itu sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Yang sunat tu elok buat, jangan tinggalkan. Mayang ada sembahyang sunat, puasa ada puasa sunat, sedekah ada sedekah sunat, zikir ada zikir sunat dan sebagainya. Buat kerana mendatangkan pahala. Allah kasih. Apa kata makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya elok ditinggalkan. Itu makruh. Apa itu harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Tepuk dada, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Itu yang harus. Tapi yang harus tu bila kita laksanakan, kita jadikan dia ibadah, dapat pahala. Dia ada adab dalam Islam ni, ada adab. Nak makan ada adab, dapat pahala. Nak tidur ada adab, dapat pahala. Nak muak ada adab, dapat pahala. Nak bersin ada adab, dapat pahala. Bila kita jadikan ibadah, dapat pahala. Di antara benda yang harus ialah mencari rezeki. Ya, mencari harta. Harta itu bukan salah dalam Islam, ya. Nah, ini kita nak baca malam ni tentang cara-cara untuk mengendalikan harta. Harta itu bukan salah. Dalam Islam tidak larang mendapatkan harta. Sebab kita ni kerja. Contoh apa, ada kerja, saya pun ada kerja. Nak dapat harta lah. Bila ada harta, boleh kita belanja, boleh kita beli makanan, boleh kita beli pakaian, boleh kita pergi pelajaran dan sebagainya. Itu tidak harta tu. Bukan salah harta tu. Yang salahnya mengendalikan harta. Duit banyak, harta banyak, ada gunakan harta tu di jalan yang dimurkai oleh Allah. Itu yang salah tu. Banyak duit pergi naik kelab. Dia nari, deng. That's the way I like it. Itu salah lah. Tapi kalau ada harta, dia berzakat, pergi ke Mekah, pergi naik haji, ke umrah, tak salah ya. Baik, untuk malam ni kita sambung pembacaan kita. Bulan sudah saya tak baca kitab ni. Dan sudah ni saya ceramah aja kerana banyak peserta kursus yang baru datang. Tak pernah tengok. Saya buat ceramah. Malam ni macam orang biasa aja nampak ya. Ya. Jadi kita baca kitab senang. Tajuknya untuk kita baca malam ni, usaha dan kerja adalah jalan memperolehi harta benda. Nak cari harta kena usaha, kena kerja. Ya, kalau tak ada bekerja dengan majikan, macam tuan-tuan ni ada majikan, kerajaan majikannya, itu usaha lah tu. Ya, kerja lah tu. Kalau sendiri boleh bertani, boleh berikan, boleh berburu, boleh berniaga. Itu kerja dan usaha untuk mendapatkan pendapatan, mendapatkan harta, mendapatkan harta benda. Dalam Islam tidak ada jalan lain untuk menikmati kekayaan dan rezeki. Cuma dengan berusaha dan bekerja. Kalau duduk tidur aja mana dapat rezeki? Baring aja mana dapat rezeki? Nak rezeki kena bekerja. Macam-macam kerja boleh buat. Bertukang boleh, kerja kilang boleh, bekerja dengan kerajaan boleh. Saya dulu kerja daripada kecil, daripada muda sampai ketua kerja ni. Masa muda tu saya jadi cikgu. Sampai pencen. Sekarang ni kerja lagi. Berdakwah pula. Itu. Dan bila berdakwah, bukan saya minta pun, tapi ada tak dibagi envelope. Tuan-tuan, lepas berdakwah ada tak envelope? Lagi sekali saya tanya, ada ke tak ada envelope? Bila ada envelope, itu ruti dah tu. Cuma jangan kita minta, jangan demand. Jangan, kalau kamu tak bagi saya sekian banyak, tak persiu aku datang. Jangan begitu. Never put a price on yourself. Tapi kalau bagi, nyongin lah. Kalau tak bagi, nyongin juga. Jangan kalau tak bagi mau nyongin.
balik kosak. Kau tak kerti jangan. Ya? Itu cara kita nak mendapatkan harta. Sudah ada harta, macam-macam kita boleh beli. Boleh beli makanan, boleh beli pakaian dan sebagainya. Jadi baca senang. Dalam Islam tidak ada jalan lain untuk menikmati kekayaan dan rezeki cuma dengan berusaha dan bekerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdalal kasbi kasbur rajuli biyadi." Dalam Melayunya, sebaik-baik mata pencarian ialah pendapatan seorang daripada tangannya sendiri. Dia kerja sendiri. Tukang ke, jadi kerani ke, macam tuan-tuan jadi polis ke, itu dengan tangan sendiri ya. Itu yang sebaik-baik. Tiap-tiap orang yang sehat atau mampu bekerja wajiblah bekerja. Apa tu wajib tadi? Tuan-tuan, tadi dah saya cerita buat wajib. Apa tu wajib? Dibuat dapat pahala, lagi ditinggalkan berdosa. Kedudukannya salah. Kedudukannya mesti buat. One more time. Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Seperti sembahyang 5 waktu mesti buat. Puasa bulan Ramadan, zakat, naik haji ke Mekah kalau mampu, mesti buat. Tidak berdosa. Itu wajib. Jadi bekerja itu adalah wajib bagi orang yang sihat badannya, yang mampu. Wajiblah bekerja. Di dalam negara kita Malaysia ini, di mana buminya luas dan penduduknya belum begitu ramai. Tak adalah ramai benar, bukan 30 juta aja. Ramai belum begitu ramai sangatlah. Memang bidang pekerjaan atau peluang bekerja adalah terbuka luas. Kerja terbuka luas. Boleh cari kerja mana-mana pun. Tak ada apa bekerja, menjaga. Tak ada menjaga, berkebun. Tak ada berkebun, bertukang dan sebagainya. Semua boleh buat. Janji dapat rezeki ya. Terbuka luas asalkan jangan membuang masa. Buang masa tu apa? Sembang je. Duduk kedai kopi. Sembang je, kejap-kejap dari pagi sampai petang. Itu tak ada apa faedah tu ya. Jangan buang masa. Atau berpeluk tubuh. Bertubuh je. Tak nak keluar, tak nak apa nak kerja. Tak nak menggunakan tenaga sikit. Tidur aja kerjanya. Meroloh aja kita orang mengajar tu. Meroloh aja. Dalam rancangan Malaysia yang ketiga ini banyak peluang-peluang terbuka khususnya kepada Bumi Putera. Kita ni semua Bumi Putera lah ke? Untuk menceburkan diri dalam sektor pertanian. Pertanian banyak. Tanam padi boleh, tanam jagung boleh, tanam sayur boleh, tanam kacang boleh. Ini tak sesuai Malaysia ni nanang gandum. Tapi jagung boleh, padi boleh. Lagi apa? Ketum. Boleh tu dia, salah je. Kalau dia halal, kalau dibenarkan oleh kerajaan, boleh, tak salah. Kerana ketum tu boleh jadi ubat. Cuma bila kita minum, kalau dia mabuk, haram. Kalau tak mabuk, tak apa. Setiap yang memabukkan itu adalah arak, setiap arak adalah haram. Saya tak tahu, tak pernah minum ketum. Jadi begitu pertanian. Dalam bidang pekerjaan terbuka luas. Banyak peluang terbuka khususnya di Bumi Putera untuk menceburkan diri dalam sektor pertanian. Sektor perusahaan, kilang-kilang banyak. Ada kilang ubat. Ada kilang apa? Kilang mangkuk. Ada kilang kain-kain dan sebagainya. Macam-macam kilang ada.
terlalu banyak kilang-kilang. Bila lagi di Colombo, di Shah Alam tu, kilang saja. Kemudian apa? Dalam pertanian, lagi apa? Perusahaan, perdagangan, pendidikan, jadi cikgu boleh, jadi ustaz boleh, jadi pensyarah boleh, penternakan boleh, bela kambing, boleh bela lembu, boleh bela kobra, boleh bela rusa, apa boleh nak bela ya? Jangan bela babi dah lah, haram. Tapi orang kafir dia bela babi, tak apalah, itu dia apa dia bukan ada dosa pahala bagi dia. Itu apa namanya? Penternakan, perikanan. Pergi ke laut dalam pun boleh. Di tepi-tepi sungai pun boleh. Tepi-tepi pantai pun boleh. Nak ikan besar, ikan mahal, pergi laut dalam. Cari ikan merah, ikan kerisi, ikan jenah dan lain-lain ya. Yang mahal harga tu boleh lah. Perikanan, pelombongan. Kerana bumi Malaysia ni banyak biji. Banyak biji timah. Ada emas. Ada arang batu dalam bumi ni ya. Jadi kerja tu tak apa. Perkapalan boleh. Itu kena luar negeri dah ya. Boleh pergi Amerika, boleh pergi London, boleh pergi Australia dan sebagainya. Itu perkapalan. Okey, perhutanan. Boleh buru pelanduk, boleh buru rusa. Yang sebagainya. Hutan banyak binatang-binatang buas, binatang-binatang liar. Perhutanan dan berbagai-bagai bidang lagi yang disediakan oleh kerajaan. Cuma kalau nak berburu kena ada lesen. Itu aja. Ya, nak niaga kena ada lesen dan sebagainya. Cuma bumi putera hendaklah berlumba-lumba. Bumi putera hendak berlumba-lumba. Itu banyak orang yang bukan Melayu mengatakan Melayu ni malas. Padahal Melayu bukan malas. Mereka tak tahu apa nak buat, itu aja. Kena berlumba-lumba. Apa berlumba? Menceburkan diri mereka. Jika mereka berusaha, insya-Allah tidak akan lapar. Dan kemungkinan besar mereka akan menikmati bersama sumber-sumber kekayaan di dalam bumi Malaysia ini. Malaysia ini kaya raya. Itu banyak pendatang dari luar datang. Ramai daripada Indonesia datang, ramai daripada Burma datang, ramai daripada Bangladesh datang. Untuk mencari kekayaan di Malaysia, untuk mencari rezeki di Malaysia ini. Baik, di dalam bidang perusahaan dan pertukangan, Allah berfirman, "Qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warishan walibasut taqwa dzalika khair." Itu ayat Quran tu ya, surah Al-A'raf. Yang Melayu apa? Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian. Ada bahan-bahan untuk pakaian. Ya, ada kapas boleh buat pakaian dan sebagainya. Lagi pakaian apa? Untuk menutup aurat kamu. Dan pakaian perhiasan. Boleh buat jaket, boleh buat kot, boleh buat apa? Boleh buat selimut dan sebagainya untuk perhiasan. Ya. Pakaian perhiasan dan pakaian yang berupa takwa, jubah, itu lambang ketakwaan, jubah, sorban dan sebagainya. Yang apa? Pakaian-pakaian yang berupa takwa, itulah sebaik-baiknya. Jadi usahakanlah tentang bidang-bidang pakaian, bidang perusahaan yang menjahit pakaian, menenun pakaian dan sebagainya. Boleh. Di Malaysia ni banyak.
Selain daripada itu, sejarah perkembangan Islam telah membuktikan bahawa kebanyakan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berpindah ke negeri Syam. Daripada Mekah mereka pindah ke Syam. Syam tu nama sekarang ni panggil di apa? Namanya sekarang ni Syria namanya. Dulu panggil Syam. Banyak orang berniaga di Syam ketika itu. Nabi Muhammad pun pernah pergi ke Syam bersama dengan saudaranya Abu Talib. Itu Syam ya. Bukan nama orang Syam ni. Nama negeri, nama negara. Dulu namanya Syria. Sekarang ni panggil, dulu namanya Syam. Sekarang ni namanya Syria. Dulu namanya Syam ya. Iraq. Iraq pun masyhur juga zaman itu ya. Iraq. Dan lain-lain lagi. Kerana menjalankan usaha pertanian dan pertukangan. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang soleh. Orang yang soleh, orang yang buat sekalian suruh, tinggalkan sekalian larang. Orang soleh. Dan mempunyai martabat yang tinggi di dalam Islam. Orang soleh-soleh itu pergi ke Syam niaga, pergi bertani ke Madinah dan sebagainya ya. Kerajaan kita telah melancarkan berbagai-bagai projek seperti projek pembangunan, yang mendirikan bangunan bandar baru dan sebagainya, pembangunan kampung baru, pertanian baru dan sebagainya. Itu pembangunan, macam-macam pembangunan ya. Projek pembangunan Malaysia yang pertama, yang kedua, dan pembangunan rancangan Malaysia yang ketiga untuk memperbaiki taraf hidup rakyat, supaya rakyat jadi mewah, rakyat ada berharta, rakyat boleh senang kehidupannya, supaya maju Malaysia ni. Meninggikan, memperbaiki taraf hidup rakyat dan meningkatkan kemajuan iktisad ekonomi. Iktisad tu ekonomi ya. Iktisad tu cakap Melayunya iktisad, cakap orang putihnya ekonomi. Yang iktisad agak iktisad negara, supaya ekonomi Malaysia ni maju. Ya, tak ada nak beli sagu je, tak ada duit. Nak beli baju tak ada duit, nak beli pakaian tak ada duit, nak beli makanan tak ada duit. Nak beli apa? Nak beli basikal pun tak ada duit. Jadi bagi Malaysia ni negara yang maju. Macam-macam cara dia. Ya. Kemudian kerajaan telah menyediakan klinik-klinik. Itulah untuk perubatan. Ya, macam-macam sekarang ni penyakit ada. Ada penyakit darah tinggi, ada penyakit kecil manis, ada penyakit gout, ada penyakit apa lagi? Migraine dan sebagainya. Itu klinik-klinik untuk mengubat penyakit. Ya, bekalan air. Klinik untuk ubat penyakit, bekalan air untuk minum. Supaya dia tak ada kehausan. Bekalan air dan elektrik. Elektrik ada gunanya, macam-macam guna elektrik ya. Dia pasang TV, dia pasang radio, dia lampu ni apa ni, ada elektrik ni, tu guna ada lampu ni. Ada elektrik ni, boleh pasang lampu macam elektrik ya. Supaya terang. Klinik-klinik, bekalan air dan elektrik. Tujuannya supaya memudahkan kita meluaskan mata pencarian, supaya banyak dapat pencarian, dapat rezeki, dan melapangkannya. Terpulanglah kepada kita sendiri. Kalau kamu malas tak dapatlah, kalau rajin boleh insya-Allah. Terpulanglah kepada kita sendiri sebagai bumi putera, sama ada mau maju atau terus mundur. Kalau tak nak maju, duduk tidur aje lah. Mengeluh aja kerja, tak ada panggil-panggil. Buat cik mata aja. Kalau nak maju, keluar. Pergi berdakwah, pergi berusaha dan sebagainya. Kalau nak mundur, duduk rumah, jangan buat pergi mana-mana. Dan ditinggalkan oleh kaum-kaum yang telah maju. Kaum-kaum lain mungkin maju. Tengok orang Cina baru datang ke Malaysia ni, dah maju jaya mereka itu, kerana mereka pandai secara rezeki. Sebab yang terkaya dalam Malaysia ni, 10 yang terkaya itu semua orang Cina belaka. Orang Melayu adalah belah-belah. Di antaranya Syed Bukhari.
Itu yang apa ni? Orang Melayu yang kaya ni. Lain tak ada. Azman Hashim ada. Daim Zainuddin tu. Kerana mereka tu berniaga ya. Itu kaya. Tapi nombor belah-belah juga. 1 sampai 10 semua orang Cina mereka. Kerana mereka pandai mencari kekayaan. Sudah. Masa berjalan terus dan perusahaan sentiasa mendatang. Perusahaan sentiasa ada aja. Mendatang apa? Dan Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi waktu asar atau demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian. Kalau mengeluh je memang rugi lah. Tak nak bekerja, tak nak berusaha, berat tulang, memang rugi lah. Sentiasa manusia itu rugi. Yang tak rugi 4 golongan. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Yang pertama orang yang beriman. Itu tak nak rugi. Kerana bila orang beriman, dia tak duduk diam. Dia mesti gunakan iman itu untuk menjaga rezeki. Dia baca Quran, dia sedar. Apa kata Allah Quran? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila kamu telah mendirikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini. Tuntutlah rezeki dari Allah. Wabtaghu tu tuntut betul-betul ya. Wabtaghu min fadlillah. Tapi dalam bentuk rezeki itu, wazkurullaha katsira. Ingatkan Allah dengan ingatan yang banyak-banyak. Jangan lupa dengan hukum. Jangan lupa dengan undang-undang Allah. Buat yang baik, buat yang wajib dan yang sunat aja. Jangan buat yang haram, yang makruh. Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu dapat keuntungan. Kalau kamu ikut syariat Allah, kamu akan untung insya-Allah ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Wa 'amilus solihat artinya buat amal soleh. Amal soleh itu artinya apa saja dia buat ikut cara Islam, itu namanya amal soleh. Apa saja ikut Islam, berniaga cara Islam, bertani cara Islam, berikan cara Islam, nikah kahwin cara Islam, apa saja mesti ikut cara Islam. Kalau tak ikut cara Islam, bukan amal soleh namanya. Allah tak terima. Nikah kahwin cara Islam Allah tak terima. Bila nikah kahwin ada kubiran, deng. Terima Tuhan kan? Dapat pahala kan? Bila ada majlis kahwin tu, selamat pengantin baru, selamat bahagia, selamat apa maksud akal? 50,000 duit. Bayar duit kukiran tu 50,000 lah dia yang beli api neraka. Siapa nak angkat tangan? Mana yang belum kahwin tu? Ingat tu ya. Jangan ada kukiran. Nakkan meriah, nakkan ada bunyi-bunyian, carilah banyak penasib banyak. Penasib banyak tu. Mereka boleh adakan majlis nasyid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu hiburan cara Islam. Hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Tapi kalau macam tadi apa dapat? Apa dapat? Dapat hiburan aja lah. Selamat pengantin baru, dapat neraka. That's the way I like it. Dapat apa? Dapat neraka lah. Itu yang jadi kutub rahak tu. Dan sebagainya. Apa saja kena ikut Islam. Dalam Islam ada tak hiburan tuan-tuan? Sekali lagi, dalam Islam ada tak hiburan? Ada. Tak ada satu yang ketinggalan dalam Islam. Apa pun ada. Hiburan ada, ekonomi ada, pendidikan ada, nikah kahwin ada. Apa lagi? Pentadbiran ada, semua ada dalam Islam. Itu yang kata Allah tu, rugi tu. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawasaw bil haq, dan berpesan-pesan ke arah kebaikan, kebenaran.
Ya, dia berpesan-pesan untuk kebaikan, untuk kebenaran. Ini yang saya buat ni itulah tawasau bil haq. Berpesan-pesan untuk mendapat kebenaran. Supaya sampaikan kebenaran itu kepada manusia. Supaya kita selamat dunia dan akhirat. Kita bukan nak dunia saja, di akhirat pun nak selamat juga. Wa tawasau bis sabr, dan berpesan-pesan dengan penuh kesabaran. Ya, orang yang berdakwah ni nak sabar. Tak sabar, macam-macam ujiannya. Ya. Dihalau orang pun ada, dipulau orang pun ada, ditutup dengan pintu pun ada. Orang dakwah kena sabar. Tu Allah apa ni tau? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya demi masa. Ya, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. 4 golongan. Yang pertama beriman dan beramal soleh. Yang kedua amal soleh. Dan mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran. Yang nak pesan tu yang benar. Ya, kalau nak ngajar, yang saya ngajar tu mesti yang benar. Jangan ngajar benda yang salah. Jangan nyeru manusia untuk melakukan maksiat. Jangan. Mesti yang benar aja nak ajar ya. Mari kita semayang, itu yang benar. Mari kita puasa Ramadan, itu benar. Mari kita tazkirah, itu benar. Mari kita berjoget, benar kan? Tuan-tuan, kalau saya ngajar sini, mari kita berjoget, benar kan? Apa buat? Kalau adil saya menyeru manusia, mari kita berjoget lambak lah. Benar? Bulan depan buat? Tutup pagar tu, jangan bagi masuk. Kerana dia mesti menyatakan kebenaran. Berpesan-pesan dengan kebenaran. Jangan berpesan dengan maksiat. Itu tanda orang munafik. Bila berpesan-pesan dengan maksiat tu. Tanda orang munafik tu apa kata Allah? Al-munafiquna wal-munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik lelaki dan wanita, mereka sentiasa bekerjasama antara mereka. Mereka menyeru kepada kejahatan dan mencegah kepada kebaikan. Kalau kejahatan disuruh, mari kita menari, mari kita berjoget lambak, mari kita minum arak, mari kita mabuk, mari kita bergaul bebas antara lelaki dan perempuan. Itu menyuruh kejahatan. Mengaji, mari kita mengaji. Tak nak. Siapa ngajar aja break? Unting lah. Kena pandai pun ni. Ada je halangan-halangannya. Sekarang ni, tuan-tuan guru yang hebat-hebat tu ada halangan. Ustaz Azhar Idrus tak boleh di Pulau Pinang, tak boleh ngajar. Orang hebat tu. Ustaz Abdullah Khairi tak boleh di Pulau Pinang juga. Disekat. Alasannya tak ada tauliah. Bila nak ngajar nak tauliah. Saya ada tauliah ya. Ada pula nak menyekat saya lepas ni. Ada tauliah dari Dewan Agama. Tapi orang tu tak ada tauliah dari negeri-negeri yang mereka nak ajar tu. Tapi kalau buat konsert, ada tauliah kan? Ada ke minta tauliah orang nak mengadakan konsert? Orang nak mengadakan majlis tari menari, ada tauliah tak? Ada. Maksiat, seronok aja. Kerjasama aja dia. Bila buat kebaikan, ada syarat-syaratnya. Jangan itu tanda orang munafik tu. Allah dah khabar. Al-munafiquna wal-munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik lelaki dan perempuan sentiasa bekerjasama antara mereka. Mereka menyeru kepada kemungkaran dan mencegah kepada kebaikan. Buat baik dicegah. Itu ayat Quran tadi ya. Apa pula kata Nabi pula? Apa kata Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanal quwwata anna yakunu kufra. Siap. Dah malam lampunya. Kanal quwwata an yakuna kufra. Artinya hampir kepapaan
hampir-hampir jadi papa. Iaitu menjauhkan kekufuran, menjadikan kekufuran berikut itu artinya hari tadi ya. Hampir-hampir kepapaan itu menjadikan kekufuran. Orang papa kerana tu dia mudah jadi kufur. Kerana bila papa kerana boleh mencuri, dah apa tak ada. Mencuri boleh, menipu boleh, rasuah boleh. Yang kefakiran tu boleh membawa kepada kekufuran. Jadi itu kata Nabi ya. Hampir-hampir kepapaan itu menjadikan kekufuran. Berikut dengan ini kita akan bincangkan pula pengajaran Islam tentang bidang akhlak. Akhlak kena jaga. Sebab tu saya kata ikut Islam. Apa pun mesti ikut Islam. Mayang ikut Islam, akhlak ikut akhlak Islam, nikah kahwin ikut nikah kahwin Islam. Itu baru namanya amal soleh. Allah dah khabar dalam Quran, wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Surah Ali Imran ayat 85. Ya. Apa artinya? Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. No way Allah will accept. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Kalau rugi ke mana? Tuan-tuan, kalau rugi ke mana yang perginya di akhirat tu? Neraka. Pandai cakap peraknya. Pandai cakap kaum kajak. Ada orang kaum kajak tu? Tak ada. Siapa nak neraka angkat tangan? Saya nak angkat gambar. Mana orang tak? Orang ini nak neraka. Saya tengok. Nak masuk dalam TikTok. Ini TikTok tak? Itu orang rugi. Kita tak nak rugi. Tak nak rugi apa? Di mana tempat tak rugi? Syurga. Syurga tak betul? Apa dia ni? Syurga. Itu tak nak rugi. Ya? Syurga ada berapa? Kuis berani malam ni. Syurga ada berapa? Sudah diam lagi. No. Syurga ada berapa? 7. Betul ke? Salah. Pandai. Tambah 1 je. Berapa? 7 tambah 1 berapa? 8. Itu syurga. Yang pertamanya, dengar elok. Nanti bulan depan nak tanya. Siapa tak tahu siap. Yang pertama namanya syurga Firdaus. Yang kedua namanya syurga Adnin. Yang ketiga namanya Ma'wa. Sebab betul? Jannatul Ma'wa. Ma'wa. Dengan Ma'wa tak betul? Ma'wa apa? Ma'wa apa? Girlfriend. Ma'wa pun tak betul? Ma'wa itu mak saudara. Dia nak macam orang Kedah. Ma'wa. Tak pernah dengar ayat yang selalu baca itu imam bagi jemaah tu. Ada. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tak pernah dengar kan? Atau mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka itu syurga yang bernama Jannatul Ma'wa. Bagi mereka yang beriman dan beramal saleh tadi dapat syurga namanya Jannatul Ma'wa. Kerana amalan-amalan mereka, apa yang dilakukan itu dapat syurga Jannatul Ma'wa. Nombor 3. Nombor 4, Darussalam. Darussalam. Itu imam selalu pimpin kita nak minta Darussalam. Ada tak? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Ada tak? Darussalam. Selamat aja ya. Yang keempat, yang kelima namanya Jannatul Na'im. Syurga yang penuh dengan nikmat-nikmat. Namanya Jannatul Na'im. Nikmat aja. Tuan-tuan, nikmat syurga tu ada berapa peratus? Nikmat semua ada 100%. Dengar elok. Semua nikmat ni 100%.
Allah bagi di syurga berapa peratus? 99%. Yang 1% di mana bagi? Allah bagi di mana? Bagi ke dunia ni 1% saja. Di dunia ni ada berapa peratus? How many percent? 1% only. Yang kita berkubur-kubur dalam dunia ni 1% saja. Yang berperang antara Yahudi dengan Hamas nak merebut 1% nikmat dunia je. Nah, berperang antara Jepun dengan Malaysia lu nak merebut dunia 1% saja. Jerman berperang, Hitler berperang kerana nak merebutkan hanya 1% dunia ni saja. Sedangkan Allah sediakan di syurga berapa peratus lagi? 99%. Ya. Yang 1% pun tak terbilang untuk kita. Mana tahu Allah khabar, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah dan saya tiada terhitung oleh kamu. Itu bukan 1%. Lebih lagi 99%. Nak kita nak? Sekali lagi, nak kita nak? Kalau nak, hari minggu dengan minum ekor ya, dapat syurga. Dapat ke syurga? Bila Ramadan tak puasa ya, dapat syurga ke? Jangan buat yang haram-haram. Buat yang wajib dan buat yang sunat. Dapat syurga insyaAllah. Tinggalkan yang haram dan tinggalkan yang makruh. Dapat syurga. Alright. Itu Jannatul Darussalam. Jannatul Naim. Itu yang kelima. Yang keenam namanya Jannatul Khuld, kekal. Bahagianya kekal. Tenaganya kekal. Keseronokannya kekal. Itu Jannatul Khuld. Yang ke-8 namanya Jannatul Jalal. Jannatul Jalal artinya apa? Agung, semua ada yang agung. Yang ke-7 tadi Jannatul Jalal. Yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. Qaf ra alif ra. Jannatul Qarar. Baik. Tadi apa? Berikut dengan itu kita akan bincangkan pada pekerjaan pengajaran Islam tentang bidang akhlak yang menjadi satu dari faktor utama untuk membentuk pribadi mukmin. Nak akhlak, nak membentuk pribadi mukmin tu nak akhlak ya, akhlak dalam Islam ya, ikut akhlak Rasulullah. Dan di antara pengajaran itu memasukkan sifat-sifat amanah, nak ada amanah, adil, bertanggungjawab, berani, berjihad. Dan berani itu berjihad betul? Berjihad pada jalan Allah. Lagi apa? Berdisiplin, berkorban, tolong menolong, hormat menghormati. Lagi apa? Persaudaraan. Dan sebagainya. Cuci semua yang baik-baik lah itu. Mesti itu. Kalau nak maju lah, tak nak maju tak apa. Kerana Rasulullah sendiri pernah bersabda, innama ba'istu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk membaikkan akhlak. Itu Nabi. Akhlak Nabi macam mana? Macam mana akhlak Nabi? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu akhlak Al-Quran. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan keluhuran akhlak. Aku dibangkitkan Allah untuk menyempurnakan keluhuran, kesucian akhlak. Baik, itu memiliki harta. Cara nak harta kena berusaha, kena ikhtiar ya. Akan datang kita baca apa? Islam untuk keselamatan dunia dan akhirat. Itu Islam. Dia digunakan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Kalau selamat dunia dan akhirat, jangan lepas daripada Islam. Mesti ikut Islam. Dan Allah dah datangkan hukum tadi, wajib, haram, sunat, makruh, harus. Itu semua ikut Islam lah kata ya. InsyaAllah dia akan jadi selamat dunia dan akhirat. Baik, sekian dulu. Ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada nak bangkang? Setuju lah kalau tu. Ada nak tanya? Tak ada juga.
Wah, bangga lah saya. Kenapa bangga? Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Asal dia jual dapat, dia jual dapat, dia jual dapat. Mana cari? Hanya ada di surau Al-Mustaqim. FRU. Cuma bila ditanya berapa syurga, ya, itu kejap nak tahulah. Tadi, apa jawabnya? 7 jawabannya. Alright, sekian dulu. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين